Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang bermesyuarat 14 April lepas membuat ketetapan bahawa kedudukan Memorandum Persefahaman MOU di antara kerajaan dan pembangkang Pakatan Harapan berakhir 31 Julai 2022 tidak akan diteruskan lagi. Sudah pasti isu ini mendapat perhatian di mana sedikit sebanyak memberi impak kepada iklim politik negara menuju ke pilihan raya umum ke-15 nanti. PM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri sebelum ini menegaskan sama ada MOU politik antara kerajaan dan pembangkang diteruskan atau tidak bakal terjawab selepas berakhirnya Julai nanti, dan sehingga tarikh itu kita mahu tahu jika MOU tidak akan disambung, apakah janji-janji untuk transformasi pentadbiran negara turut akan terbengkalai. Dan sudah bersedia mengupas lebih lanjut isu ini Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM Mujibu Abdul Muiz di talian bersama dengan kami. Selamat pagi Mujibu. Pertama sekali, jika lihat pada dokumen MOU politik kerajaan dan pembangkang, tempoh masa diberikan katanya MOU ini hendaklah berukat kuasa daripada tarikh perjanjian ditandatangani dan hendaklah terpakai sehingga pembubaran Parlimen ke-14. Dalam masa yang sama, di bawah klausa persefahaman pihak-pihak ialah kerajaan setuju untuk tidak akan mengusulkan pembubaran Parlimen sebelum 31 Julai 2022. Jadi definisi MOU ini tamat pada 31 Julai ini dilihat masih samar dan agak keliru. Malah parti-parti dalam blok kerajaan juga dilihat tidak pasti berkaitan tarikh tamat MOU. Pandangan Mujibu sendiri bagaimana? Terima kasih Fizi. Saya rasa dalam hal ini mungkin jelas ya bahawa di dalam MOU itu mungkin tidak ada satu tarikh yang diberikan, memandangkan 31 Julai itu adalah satu tempoh yang memberikan semacam persefahaman bahawa tidak akan ada sebarang usul usul untuk tidak menyokong ataupun tidak percaya kepada Perdana Menteri selagi mana MOU ini berkuat kuasa. Jadi saya berpendapat secara umum mungkin itulah yang dilihat, bahawa ini adalah sebagai satu deadline ya. Walau bagaimanapun saya rasa dalam konteks ini yang patut diperhatikan adalah semangat MOU itu sendiri yang saya rasa ianya terpakai sehingga selagi mana kedua-dua pihak ini masih lagi beranggapan bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan dan juga pembangkang itu masih lagi di dalam kerangka yang difahamkan oleh MOU. Jadi saya berpendapat kalau diperhatikan secara literal ya, mungkin 31 Julai itulah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana apa yang difahamkan di dalam MOU itu boleh dipanjangkan selepas daripada 31 Julai itu yang mahu dilihat, kerana rata-rata semua pihak mahu melihat apa yang digariskan di dalam MOU itu dipenuhi, kerana setakat ini kita nampak banyak lagi yang belum dipenuhi, banyak lagi yang belum dilakukan. Malah ada isu-isu seperti mana yang kita fahamkan yang berkaitan dengan Sabah Sarawak itu masih juga belum disentuh. Jadi inilah mungkin yang kita mahu melihat, apakah MOU ini dalam kerangka 31 Julai itu hanya tamat kerana UMNO mahu menamatkan ia kerana melihat itu, ataupun di pihak pembangkang masih lagi melihat bahawa dianya satu MOU yang tidak terhad kepada 10 bulan saja, dia boleh di-extend selepas daripada 31 Julai. Dan adakah tanpa MOU tersebut segala transformasi yang ingin dilakukan tidak dapat dilakukan? Segala janji-janji di dalam MOU itu akan tinggal dalam lipatan sejarah semata-mata, dan paling penting, adakah budaya politik baru yang cuba dibawa ketika ini akan tenggelam dan politik negara akan kembali ke takuk yang lama? Dan adakah segala transformasi yang mahu dilakukan dalam MOU tersebut perlu ada MOU? Kalau tiada MOU tak dapat dijalankan. Ya, saya melihat begini ya, dalam hal yang berkait rapat dengan pembaharuan politik, transformasi pentadbiran, ya, segala macam yang berkaitan dengan perubahan yang sentral terhadap perjalanan politik dan institusi pentadbiran negara itu tidak perlu sampai melakukan MOU, kerana apa yang kita faham, MOU ini hanyalah bagi membolehkan adanya semacam tempoh bertenang ya kepada pentadbiran negara, terutamanya terhadap apa yang berlaku setelah menyaksikan kita memiliki 3 Perdana Menteri dalam tempoh
masa yang pendek. Selepas daripada satu pilihan raya itu mandat tidak sampai 5 tahun tetapi sudah ada 3 Perdana Menteri. Kerana apa yang kita fahamkan, pembaruan-pembaruan dan juga transformasi pentadbiran yang kita mahukan itu memang adalah sesuatu yang dihasratkan oleh semua pihak yang melihat bagaimana Akta Lompat Parti adalah satu keperluan. Perjanjian untuk memberikan kuasa yang terhad dan tidak terlampau memusatkan kuasa itu di tangan Perdana Menteri juga sudah lama dibincangkan. Pembaharuan-pembaharuan yang menyentuh tentang kebebasan institusi kehakiman, ya, perjalanan parlimen yang lebih terus. Ini semua memang satu yang sudah dituntut dan yang apa yang kita katakan sebagai pembaruan dan politik baharu itu memang sudah lama dihasratkan, dan kita rasa dalam konteks tidak ada MOU di peringkat negeri pun sudah nampak boleh berjalan dengan baik seperti mana yang kita lihat di Melaka dan juga di Johor. Jadi saya berpendapat kalaulah kita kata MOU ini barangkali menjadi satu yang dilihat berbanding dengan kerangka-kerangka yang dilakukan yang tidak sepatutnya memerlukan MOU ini, saya rasa ini satu pandangan yang salah. Ya, kerana apa yang kita mahu daripada perspektif kita sebagai rakyat adalah orang politik harus melihat ini sebagai sesuatu yang perlu dilakukan bagi memastikan perjalanan politik dan kerangka politik demokrasi kita itu lebih berkembang di masa hadapan. Saya rasa ini tidak timbul soal ada MOU itu ataupun MOU ini perlu diteruskan disambung, kerana hasrat semua pihak itu mahu menyaksikan apa yang dijanjikan ini dilakukan, kerana ini bukan berkait rapat dengan orang politik semata-mata, kerana ini berkait rapat dengan sistem perjalanan politik dan pentadbiran negara. Jadi saya rasa dalam hal ini ada MOU atau tidak MOU tidak timbul. Yang timbul adalah sejauh mana mereka itu sebagai yang dipertanggungjawabkan baik pembangkang maupun kerajaan itu boleh bersatu hati dalam memastikan skala yang baik kepada politik negara ini segera diilhamkan dan segera direalisasikan. Jadi dalam arti kata lain, MOU tersebut dilihat tidak perlu diselamatkan ataupun MOU tersebut kini dilihat tidak lagi penting untuk mana-mana parti teruskan ataupun tak teruskan. Ia tidak memberi kesan ataupun impak dalam persiapan mereka menuju ke arah PRU yang ke-15. Begitu, Mujibur? Ya, saya melihat MOU ini sebenarnya adalah satu truce, ya, satu perjanjian. Walaupun ramai yang melihat ini adalah sebagai satu yang sangat bersejarah kerana adanya persetujuan yang menyaksikan pembangkang dan kerajaan duduk semeja bagi memastikan kelancaran dan juga kerajaan mahu terbuka kepada pembaruan-pembaruan. Jadi persoalannya tentang MOU ini perlu diselamatkan atau tidak itu tidak timbul, ya, kerana MOU itu masih lagi berlangsung. Yang kita mahu adalah bagaimana MOU ini dalam tempoh dia lebih kurang, kalaulah kita mengambil Julai itu sebagai tarikh akhir kepada MOU itu, makna kita ada lebih kurang dalam 3 bulan lebih kurang. Kita mahu melihat sejauh mana dalam tempoh MOU ini masih lagi berlangsung ianya mampu merealisasikan perkara-perkara yang telah dirancangkan ataupun telah dipersetujui dalam MOU itu. Tetapi di sebalik MOU ini kita mahu melihat all those things itu diteruskan dan dipertambahbaikkan, kerana apa yang kita saksikan ini adalah yang berlaku adalah kerajaan pada ketika ini terpaksa melakukan MOU bagi memastikan adanya kepastian tentang kestabilan politik yang jelas diperlukan bagi membolehkan transformasi dan juga bergerak ke hadapan bagi menambahbaikan politik itu berlaku. Tetapi sebenarnya yang kita mahu saksikan adalah orang-orang politik itu sentiasa memikirkan apa juga yang baik dalam kerangka untuk menambah baik perjalanan politik negara. Sebagai contohlah, ya, yang ramai mahu lihat,
Akta Lompat Parti. Yang bagi saya Akta Lompat Parti ini adalah satu keperluan kerana ia jelas menyeksa kedua-dua pihak pun, ya, yang mana inilah menjadi kunci utama kepada ketidakstabilan politik. Begitu juga dengan reformasi-reformasi yang lain, ya. Sebagai contoh penambahbaikan perjalanan parlimen, ya, nyah pusat kuasa Perdana Menteri, itu juga yang penting kerana ini akan memberikan kita lebih banyak penambahbaikan di masa hadapan. Kerana harus difahami MOU itu dibuat bagi memastikan adanya kestabilan politik selepas apa yang berlaku menerusi langkah Sheraton dan sebagainya. Tetapi usaha penambahbaikan, ya, usaha bagi melakukan reformasi, perluasan penambahbaikan itu tidak perlu memerlukan satu MOU, tetapi yang diperlukan hanyalah jiwa besar setiap orang politik bagi memastikan hasrat ini, ya, diletakkan di hadapan dan melebihi kepentingan semua pihak, dan memastikan ini nanti akan memberikan lebih banyak nilai tambah kepada politik. Kerana dalam konteks sekarang, orang politik tidak boleh memikirkan sekadar kuasa saja, tetapi harus memikirkan masa depan perjalanan politik. Ya, bagaimana tentang sentimen semasa, persepsi terkini rakyat tentang politik itu yang saya rasa semakin hari semakin merosot dan ia perlu dibaiki. Dan itu sebab bagi saya dalam hal ini MOU atau tidak ada MOU, ini benda-benda yang barangkali boleh memberikan keyakinan dan memulangkan kembali persepsi yang baik kepada orang politik, dan sedikit sebanyak akan mengukuhkan kembali keyakinan bahawa politik negara ini berada di landasan yang baik dan rakyat kembali percaya kepada mereka, dan juga tentu menaruh keyakinan bahawa politik negara ini adalah sesuatu yang bersifat sepunya bagi mereka dan mereka tidak lagi menganggap seperti mana sebelumnya, ya, pilihan raya tidak mau turun, ya, menyampah, ya, dengan hal-hal yang berlaku. Jadi ini sebenarnya yang perlu dilihat di sebalik segalanya berbanding menumpukan MOU itu sendiri. Okey.